Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi alhamdulillah kita dapat bertemu pada petang ini insya-Allah. Sebagaimana Ustaz maklumkan, kita akan bersama dengan Ustaz dan Ustaz apa namanya Ustaz ni? Ustaz Ma'ruf, Ustaz Ma'ruf bin Ishaq daripada SMK Putrajaya yang akan memberi sedikit tips untuk kecemerlangan subjek tahfiz ini. Tapi baru Ustaz ni Ustaz Ma'ruf di PM Ustaz, dia ada masalah lain di sana. Jadi dia nak minta tukar ke pagi esok. Tak pagi esok. Jadi tak boleh kita merancang. Jadi insya-Allah lah kita paksa tukar pada pagi esok untuk slot Ustaz Ma'ruf ni. Waktu muat insya-Allah saya bincang dengan Cikgu Fazilah. Kerana kamu dah ada semua ni, boleh kita teruskan ke? Alang-alang dah ada ni. Boleh? Boleh respon? Boleh. Kita teruskan dengan bahasa Arab lah, boleh? Boleh Ustaz, boleh. Kita teruskan bahasa Arab boleh? Okey? Boleh Ustaz. Okey, boleh. Jadi boleh sebelum kita mula bahasa Arab ni, saya tahu yang baru ni 2 slot bersama dengan Ustaz ni, apa yang kamu dah belajar? Apa yang kamu ambil? Apa yang Ustaz ni sudah ajar? Fi'al sahih. Fi'al sahih lagi? Sahih Salim. Sahih Salim. Mudha'af. Okey, mudha'af. Okey, bentuk-bentuk fi'il lah kan? Bentuk-bentuk fi'il. Fi'il ada macam-macam bentuk. Kataba, 3 kataba. Kalau biasa kita jumpa 3 sajalah. Kataba, daraba, akala, nasara. Itu bentuk yang biasa. Tapi sebenarnya ada banyak bentuk fi'il. InsyaAllah kita akan lihat balik satu persatu nanti. Cuma hari ni Ustaz, kebetulan Ustaz pun dah ada bahan untuk pengenalan. Untuk pengenalan kepada bahasa Arab ni lah. Pada subjek bahasa Arab ni. Jadi semua boleh dengar elok. InsyaAllah. Ada apa-apa boleh respon. Terus boleh tanya. Kalau boleh jangan guna kat chat. Takut Ustaz tak tertengok. Boleh tanya terus. Boleh tanya. Okey, boleh InsyaAllah. Okey, harap-harap semua tak ngantuk. Siapa? Share. Okey, nampak? Keluar sudah? Keluar sudah apa yang Ustaz minta share? Belum lagi. Belum? Ya. Belum lagi? Ya, Ustaz, saya teruslah Ustaz buka. Okey, ada? Ada sudah? Ada Ustaz. Okey, al-lughatul arabiyyah al-muqaddimatu lil fasl al-awwal. Bahasa Arab untuk muqaddimah bagi untuk fasal awal lah, untuk semester pertama ni insya-Allah. Jadi sebelum Ustaz nak mula, saya nak perkenalkan dirilah. Mungkin kamu berkenal daripada guru kamu. Ini ada antara adab-adab kita menuntut ilmu, kita kenal guru dulu. Kenal guru. Boleh secara ringkaslah. InsyaAllah nama Ustaz Muhammad Khairul Faizi. Ustaz Muhammad Khairul Faizi Badul Hamid. Ustaz asal daripada Johor, Batu Pahat Johor. Lahir di Batu Pahat. Kemudian sekolah di Sekolah Rendah Bahasa ke Soga Batu Pahat. Kemudian darjah 6 ada peluang nak masuk ke MRSM, bukan MRSM, Sekolah Sains Johor, tapi saya tak pergi sebab atas kehendak mak ayah Ustaz kata ayah pergilah, saya pun tak pergi. Ustaz dia dapat juga tawaran ke Maktab Tentera Diraja Malaysia, pun tak pergi. Ini semua aturan Allah. Aturan Allah. Ini bila tak pergi, Ustaz pergi ke sekolah biasa, sekolah menengah, sekolah Arab, sekolah swasta lah, sekolah Seman, ada Seman, ke Seman di sini.
sekolah biasa Seman, sampai tahun 3, tahun 4 masuk ke Mahat Johor lah. Masuk Mahat Johor saya ambil SPM di sana, dan juga saya ambil sekolah sijil mendah agama di sana, dan seterusnya sambung belajar gunakan SPM, sambung dapat tawaran untuk belajar di Jordan lah, Alhamdulillah, di Universiti Al-Bayt Jordan, sama dengan Ustaz Nik, tapi Ustaz Nik di Universiti Mu'tah. Alhamdulillah Ustaz berada di sana selama 4 tahun setengah. Kemudian balik daripada Jordan, terus Ustaz mengajar di SMK Sempang Renggam di Keluang Johor selama 11 tahun, 12 tahun, dan tahun 2013 Ustaz pindah ke SMK Kota Kinabalu. Tahun 2013 pindah sini, pindah SMK, pindah Sabah sebab rumah Ustaz orang Sabah, jadi Ustaz pindah sini 2013 sampai dah sekarang. Dan sebelum ni Ustaz mengajar SPM, Pilihan 3 dan juga PT3, PMA dan juga SPM. Start 2016 baru Ustaz mengajar untuk tingkatan 6, tingkatan 6 sampailah sekarang. Jadi itu sebesikitlah tentang latar belakang Ustaz, latar pendidikan Ustaz. Dan bahasa Arab memang menjadi skala utama Ustaz lah. Daripada kecil pun memang Ustaz dah didedahkan dengan bahasa Arab. Jadi Ustaz sebenarnya daripada kecil lagi, daripada umur 11 tahun telah didedahkan dengan bahasa Arab ni melalui Al-Quran. Jadi bagaimana Ustaz belajar bahasa Arab melalui Al-Quran? Macam mana? Arwah ayah ni, almarhum ayah Ustaz dulu, dia dah tua lah, umur 50 lebih tahun, dia baru belajar Al-Quran. Dia belajar Quran, dia ada di Negeri Sembilan tu, dia belajar Quran, dia berbentuk harafiah, maksudnya dia belajar Quran per kata. Belajar bahasa Arab melalui Al-Quran. Dia belajar grammar bahasa Arab melalui bahasa Al-Quran, dan dengan cara melalui perkata, kalimah perkata, bahasa Arab perkata. Jadi masa Ustaz 11 tahun dulu, umur 11 tahun, masa 12 tahun, hampir habis sudah Baqarah. Surah Baqarah habis sudah. Ustaz dengan ayah, belajar dengan ayah Ustaz tentang grammar bahasa Arab melalui Al-Quran. Dalam masa sama, Ustaz belajar tentang perkataan-perkataan dalam Al-Quran tu yang mana-mana, siap mana. Contoh kita baca Alif Lam Mim, zalika itu, Al-Kitab, kitab, la tidak ada, raiba keraguan, fihi padanya, hudan petunjuk, lil mutakin, li untuk al-mutakin orang bertakwa. Jadi benda tu daripada Ustaz kecil sudah belajar benda tu. Jadi kesannya bila Ustaz belajar tu setahun 2 tahun dengan ayah, sampai satu set, sampai habis surah Al-Baqarah. Jadi bila Ustaz masuk sekolah Arab, sekolah kajian negeri, jadi bahasa Arab jadi mudah. Jadi mudah, memang sekolah sampailah Ustaz SPM, tak ada masalah dalam bahasa Arab. Jadi kuncinya ialah, apa kuncinya? Kuncinya ialah banyaknya perbendaharaan kata Ustaz melalui Al-Quran. Jadi insyaAllah cuba kamu bila dah hafal Quran, selalu baca Quran, sambil baca Quran tengoklah makna-makna. Kalau ada Al-Quran perkata tu sangat bagus. Sambil mengaji, sambil menghafal, tengoklah perkataan-perkataan. Setiap perkataan dalam Al-Quran cuba faham, cuba tengok, cuba faham. Cuba faham. Dan mungkin kalau kita dah belajar dalam masalah untuk semester 1 ni, Ustaz akan tunjukkan lagi cara yang bukan setakat faham. Belajar, tengok perkataan, tentukan apa perkataannya, kemudian apa maknanya. Jadi benda tu je penambah. InsyaAllah satu je kuncinya bahasa Arab ni. Kalau kamu banyak dia punya perbendaan kata, InsyaAllah senang. Senang belajar bahasa Arab ni. Yang jadi masalah bila banyak perkataan tak tahu. Dan jadi perkataan dalam kepala kamu dah banyak. Kamu dah ada banyak dalam kepala perkataan. Jadi insyaAllah dengan perkataan-perkataan yang ada, cuba fahamkan dia sekarang. Kamu dulu belajar fiqh ayat kan. Jadi insyaAllah saya yakin bahasa Arab insyaAllah tak akan jadi masalah pada kamu lah. Yang penting kita jalan. Okay, itu sekadar pengenalan lah pada Ustaz. Ada nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Ya, tak ada. Saya teruskan. Okey. Okey, al-lughat al-arabiyah. Tengok. Apa itu bahasa Arab? Ustaz bagikan teks. Ini satu teks. Satu teks bahasa Arab. Kama arafna jami'an la syakka wa la raiba anna teknologiya lahu ahamiyatun balighatun wa fa'idatun jalilah wa manfa'atun katsira fi hayatil insan
wa yaj'alul amala wal amra sahlun wa yasirun wa sari'un min qablu. فالناس يحتاج إلى التكنولوجيا في العمل اليومية لأنه من متطلبات العصر. Ini bahasa Arab. Sampailah ayat akhir. ولا نستخدم في السيئة والخسر. Ini bahasa Arab. Apa yang ada dalam kalau kita baca dalam teks ini, ini kita namakan dia makalah. Apa yang ada dalam tu? Kalau kamu lihat, perhatikan betul-betul dalam teks ini, dia akan terdiri, ini namanya makalah. Ini namanya makalah. Ini ada namanya makalah. Kalau makalah dalam bahasa Melayu apa satu karangan lah, satu karangan. Macam mana nak menghasilkan satu karangan bahasa Arab? Susah. Nak buat macam ini memang susah. Tapi caranya kena kita uraikan satu-satu. Cuba lihat. Makalah ni dia mesti terdiri daripada apa? Dia mesti terdiri daripada fakrah. Sebelum jadi satu makalah, sebelum jadi satu makalah ni, satu karangan, dia mesti terdiri daripada fakrah. Ni fakrah. Ni ada fakrah, perenggan. Perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4, perenggan 5, perenggan 6. Biasa perenggan 1 mukadimah, perenggan akhir khatimah. 2, 3, 4 ni biasanya isi. Jadi makalah ni mesti terdiri daripada fakarah. Terdiri daripada perenggan. Jadi ada 5 perenggan fakarat, barulah jadi makalah. Okey, kita lihat perenggan. Dan fakarah ini pula dia terdiri daripada jumlah. Terdiri daripada jumlah. Lihat jumlah. Okey, inna teknologiya lahu ahamiyatun balighatun wa faidatun jalilah. Itu ayat. Ini dalam satu fakarah ni dia terdiri daripada beberapa ayat. Beberapa ayat dicantumkan, dia menjadi satu perenggan. Jadi satu perenggan. Jadi ayat jadi ayat. Kemudian ayat ini pula dia muncul daripada apa? Daripada perkataan teknologi, campur perkataan lahu, campur perkataan ahamiyah, campur perkataan balighah, digabungkan perkataan itu, maka jadilah ayat. Jadilah ayat. Macam mana nak gabungkan? Mesti mengikut kaedah-kaedah dia. Itu yang kita akan belajar, kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah macam mana nak menggabungkan perkataan-perkataan untuk menjadi satu ayat. Bila kita dah boleh buat satu ayat, kita buat ayat yang lain, kita gabungkan, dia jadi satu apa? Satu fakrah. Bila kita gabungkan fakrah jadi, maka baru jadi makalah. Okey, kalimah. Dan kalimah ini ia mesti datang daripada apa? Daripada huruf. Jadi contohnya kataan balighah mesti daripada ba, alif, lam, ghin, ta. Jadi balighatun. Balighatun, ba, alif, lam, ghin, ta. Gabungkan perkataan ini, dia akan menjadi satu perkataan balighah. Jadi daripada huruf jadi perkataan, digabung-gabungkan jadi jumlah, jadi ayat. Daripada ayat digabung-gabungkan jadi satu perenggan, dan dari satu perenggan digabung-gabungkan jadilah satu makalah. Itulah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab bermula daripada huruf. Kita gabung, kita belajar macam nak gabung-gabungkan huruf menjadikan perkataan. Jadi kita akan belajar nanti. Kita akan jumpa nanti bentuk-bentuk perkataan. Daripada perkataan itu kita gabungkan menjadi ayat. Ada beberapa jenis ayat, bentuk ayat. Daripada ayat, dah pandai buat ayat, tak ada masalah. Bila pandai buat ayat, kita kumpul, jadikan dia satu perenggan. Daripada perenggan dia jadi. Ya, ada soalan? Ustaz, Ya. ada orang mau masuk. Ada orang masuk. Macam mana nak masuk? Dia keluar dulu Siapa tu nak masuk tu? Saya macam sudah ada tadi. Siapa? Atira Syazira. Ketinggalan bas. Okey, jelas kan? Itulah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini, yang kamu belajar ini, hujungnya apa? Yang kamu belajar hujungnya ialah kamu dapat menghasilkan satu perenggan, satu karangan. Ataupun dia
hasil hujung pembelajaran bahasa Arab adalah kamu dapat faham teks yang dibaca ini, kamu boleh faham. Dengan mengenali apa perkataan-perkataan, mengenali ayat-ayat, kamu boleh faham teks. Itu di hujung pembelajaran. Jadi kita akan belajar, dia akan bermula daripada huruf, daripada perkataan, jadi ayat, jadi ayat, susunan ayat, lepas tu baru kita kumpulkan jadi perenggan, kemudian baru jadi karangan. Itulah bahasa Arab, hujung. Tapi dan untuk itu kita akan pergi ke satu-satulah, kita akan pergi ke satu-satu untuk pembelajaran. Okey. Cuba lihat sambung. Ini teks daripada makalah, faqra, jumlah, kalimah, teks kalimah daripada huruf, daripada jadilah. Okey, ini dah bahasa Arab. Okey, dari situ kita akan belajar huruf, kita cantumkan huruf, melalui kaedah-kaedah tertentu dia akan menjadi perkataan. Jadi kita akan belajar tengok perkataan. Dan perkataan ni yang kita dah pernah belajar, kita ada 3 bentuk perkataan. Apa dia? Isim, fi'il, harf. Ismun, fi'lun dan juga harfun. Kalau huruf tu jamak. Ismun jamaknya asma, fi'il jamaknya af'al, harfun jamaknya huruf. Jadi kalau kita dalam teks tadi, dia tidak akan lari daripada 3 perkara ni. Dia sama ada isim ataupun fi'il ataupun huruf. Okey, huruf. Okey, macam mana kita nak kenal mana tu isim, mana tu fi'il, mana tu huruf? Kita tengok dulu isim. Alamatuhu, tanda-tandanya. Apa tanda-tanda isim? Biasanya dia ada al-jar, maksudnya berbaris bawah, akhirnya baris bawah. Itu isim lah. Tanwin ataupun ada tanwin. Ada tanwin, ada apa? Tanwin, tan, tin, tun di hujung. Itu adalah isim. Nida ni apa? Ada seruan. Itu biasanya ialah isim juga, lepas ada seruan. Dukhul alif lam, ada alif lam. Ada alif lam, dia juga sebagai isim. Kemudian isnad ilaihi, insya-Allah kita akan belajar kemudian. Panjang cerita dia. Ini antara tanda-tanda isim. Ada alif lam, ada tanwin, selepas huruf jar, dia huruf jar mesti lepas tu mesti isim. Itu isim. Dan isim pun akan ada macam-macam dia punya bentuk. Okey, kedua, ayat perkataan mesti daripada fi'il. Dia sama ada dekat tidak isim, dia fi'il. Fi'il madhi, fi'lun madin, fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Fi'il amar. Amar, mudhari' dan boleh tak bezakan antara 3 fi'il ni? Boleh tak? Cuba lihat. Biasanya alamat dia antara tanda-tanda alamatuhu, tanda-tanda bagi fi'il madhi ni mesti ada tak ni hujungnya, biasanya ada tak. Contoh tasrif, kita bukan mendengar tasrif itu kan? Contoh tasrif fi'il madhi, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Biasanya ada tak. Itu hujung tu adalah fi'il madhi. Okey, kalau fi'il mudhari' apa pula tandanya? Ini dia bagi satu tanda je lah, dia ada banyak tanda lain. Biasanya ada alif, nun, ya ataupun tak di awal kan. Yazhabu, ya. Yazhabu, yazhabani, yazhabuna, tazhabu, tazhabani, yazhabna, tazhabu, tazhabani, tazhabuna, tazhabina, tazhabani, tazhabna, azhabu, nazhabu. Ini kamu dah belajar dulu kena ingat balik, kena refresh balik tentang tasrif. Okey, antara tanda fi'il ni ayasih hal di an yali am an yali lam awisin aw sofa. Maksudnya apa? Boleh kita masukkan sebelumnya ada masuk lam ataupun ada sin yang masuk akan ataupun sofa. Sayaqulu sufaha, sayaqul. Jadi lepas sa tu mestinya dia akan fi'il mudhari'. Saya zahabu, saya qra'u, sin tu maksudnya akan. Saufa ya'lamu, dia akan mengetahui. Saufa dengan sin, bila masuk sin je biasanya dia adalah fi'il mudhari'. Sayaqulu sufaha. Apa lagi kalau ada saufa? Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Sin itu maksudnya akan. Jadi lepas sin biasanya fi'il mudhari'.
Al-amr contohnya alamat tanda-tandanya dia akan biasanya terhimpun dua lah. Dalalatuhu ala talab, dia mesti menunjukkan makna tuntutan, atau qabuluhu ya al-mukhatabah. Ada ya al-mukhatabah contohnya izhabi. Izhabi itu ya mukhatabah. Kita akan lihat baliklah. Kita akan balik tentang tasrif ni. Cuma yang kita nak salah contoh di sini ialah bentuk perkataan yang kedua adalah bentuk fi'il. Dan yang ketiga dalam bentuk huruf. Huruf ni maksudnya huruf dia tidak bukan isim, bukan fi'il, dia huruf lah. Dia la yaqbala syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'il. Dia tidak ada tanda syai', tak ada fi'il dan tak ada tanda-tanda isim, maka dia pun huruf. Ini tengok kataan. Jadi asas sekarang ni, asas yang pertama yang perlu kamu kuasai ialah membezakan antara fi'il, isim dan huruf. Itu yang saya suruh baru ni, bezakan dalam teks tu, dalam ayat tu. Okey, beza mana fi'il, mana isim, mana huruf. Satu, bezakan dulu. Lepas tu baru pergi step kedua sebagainya. Okey, huruf. Daripada kalimah, bila kita dah kenal isim ni, contohnya kita kenal bentuk fi'il madi, betul-betul fi'il, kenal betul-betul isim. Ya. Maaf mengganggu Ustaz, tapi slide Ustaz memang sama dari tadi je Ustaz. Apa dia slide-nya? Slide yang Ustaz paparkan ni memang sama dari tadi. Sudah, lain sudah ni. Dia mesti kekal sama Ustaz. Saya macam sesat. Okay, dia masih kekal sama. Yang mana tadi? Ini masih slide yang kedua. Ini sudah masuk kedua? Baru masuk slide ketiga. Sudah masuk? Sekarang dia pindah Ustaz, slide ketiga. Okey Ustaz. Ya kan? Lambat kamu beritahu ni. Jangan lambat, beritahu je terus. Tengok huruf. Sampai dulu tadi. Nampak tak apa yang saya cakap tadi? Jadi kamu dengar je. Okey. Tengok ni. Daripada huruf jadi kalimah. Dan kalimah tu dia akan 3 huruf, sama ada isim ke, fi'il ke, harf ke. Huruf. Jadi kena kenal. InsyaAllah berkenal ni kita akan berkenal dengan syarat apa? Try and error. Kita akan cuba tengok nanti daripada kita kenal. Yang penting pasti kenal. Sebab apa, dia akan beri kesan sebenarnya lain lah. Mana tu fi'il madi, mana fi'il mudhari', mana fi'il amar, mana pun isim. Isim pun akan ada macam-macam jenis yang kita akan belajar nanti. Kita akan tengok. Ya. Okey. Daripada perkataan, bila kita dah kenal perkataan, bentuk-bentuk perkataan, macam mana kita nak membentukkan perkataan, kita barulah pergi bawa kepada ayat. Macam mana nak membina ayat. Kalau ayat ni kita akan ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan jumlah ismiyah dia mesti ada mubtada' dan khabar, dan jumlah fi'liyah mesti ada fi'il dan fa'il dan maf'ulun bihi kalau ada. Ni berbentuk ayat. Daripada kita dah pandai buat perkataan, dah bina serah perkataan, bentuk-bentuk perkataan, baru kita akan pergi ke bina ayat. Bina ayat ada dia punya hukum-hukum dia, ada cara-cara dia. Sama ada gunakan buat ayat jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah mesti terdiri daripada mubtada' dan khabar. Contoh al-wardatu jamilah. Wardah tu mubtada', khabar tu jamilah tu khabar. Ataupun jumlah fi'liyah yang bermula dengan fi'il. Misal syariba al-waladu al-halib. Minum anak-anak itu susu. Syariba fi'il, walad fa'il, halib maf'ulun bihi. Okey. Nampak kan? Jadi bila kita dah ada buat perkataan, kita dah mampu buat ayat, kena barulah kita kumpul-kumpulkan ayat itu menjadi dia fakrah, jadi perenggan, dan seterusnya barulah menjadi maqalah. Ini proses mempelajari bahasa Arab. Kalau kamu dalam proses ini kita akan ada 2 benda ada 2. Satu, ada 2 ilmu. Satu apa yang kita namakan ilmu sarf, dan satu lagi apa yang kita namakan dia ilmu nahwi. Ada 2. Ilmu sarf dan juga ilmu nahw. Apa beza dia? Cuba tengok. Ulang balik apa beza dia? Ilmu saraf ni kita akan belajar tentang membina perkataan, menjadikan dia isim, menjadikan dia fi'il ataupun huruf.
dan menjadikan isim dengan bentuk-bentuknya yang macam-macam kita akan lihat. Membina fi'il dari bentuk-bentuk fi'ilnya. Ini kerja ilmu saraf. Kita akan bina perkataan. Kita arkitek sebagai membina perkataan. Tapi bila kita pergi kepada ilmu seterusnya buat ayat ini, ilmu nahwu, dia dah mula proses kepada ilmu lain. Ilmu nahwu ni akan berkaitan dengan baris-baris akhir setiap perkataan. Di dalam bentuk ayat. Bila ayat ni dia kan ada, kamu dulu akan belajar, dia akan belajar mubtada mesti baris depan, marfu, khabar marfu, fa'il, fi'il mabni, fa'il madi mabni, fa'il marfu, maf'ul bihi mansub. Dia akan cerita tentang baris akhir perkataan. Siapa? Sebab baris akhir perkataan itu dia akan memberi kesan kepada makna. Dia punya pasal makna. Kalau fa'il mesti baris depan. Yashrabu syariba al-waladu al-haliba. Ni fa'il baris depan, ni maf'ul bihi baris atas. Al-waldatun jamilatun, mesti dia dua marfu' sebab mubtada hukumnya marfu', khabar hukumnya marfu'. Bagi bila kita cerita tentang hukum marfu', mansub, majrur, mubtada, khabar, fi'il, fa'il, maf'ul, isim kana, khabar inna, semua itu termasuk dalam ilmu nahwu, dalam membina ayat. Ilmu ayat membina ayat. Penting ilmu nahwu untuk memastikan ayat kita itu betul. Bila kita baca baris dengan baris betul, dia akan memberi makna yang betul. Bila kita baca dengan baris yang salah, dia akan beri makna yang salah. Jadi dia dua combine, dua kombinasi ilmu. Satu ilmu saraf, kita bina perkataan. Lepas tu perkataan tu kita susun menjadikan ayat itu termasuk dalam kerja ilmu nahwu. Itu kalau kita lihat dalam silibus. Dalam silibus kita ada dua ilmu. Satu ilmu nahwi, ilmu sarfi dan juga ilmu nahwi. Kalau SEM 2 nanti ada ilmu balaghah pula. Ada tambah ilmu balaghah. Tapi SEM 1 2 je. Ilmu nahwu dengan ilmu saraf. Tapi cuba kalau kamu lihat dalam silibus yang saya bagi itu, sukatan itu, ilmu saraf ni dia bukan dia hanya cakap ilmu saraf, dia ilmu sarfi al-wazifi. Tatbiki ataupun wazifi. Dua sama maksudnya. Apa maksudnya wazifi? Maksudnya ilmu sarf wazifi maksudnya fungsi. Ilmu nahwi wazifi. Ilmu nahwu fungsi. Apa maksud fungsi? Okey, kalau maksudnya gini. Dalam peringkat STPM ni, dia punya ilmu nahwu, ilmu sarf tidak sekadar hanya kita kenal, tapi dia lebih kepada aplikasi. Bagaimana kamu nak aplikasikan ilmu itu dalam ayat, dalam perkataan. Dia itu jadi dia berbeza sikit. Mudah, benda mudah, dia punya benda kaedah, grammar mudah, tapi bila dia nak terjemahkan kepada aplikasi, itu yang kadang menjadi kita masalah. Bila kita tidak faham makna, bila kita tak jumpa perkataan tak pernah kita jumpa, itu yang jadi masalah. Padahal kaedah kita tahu. Ini dia tengok, ini dia tentang pembahagian ilmu yang kita akan belajar. Okey, tengok ini sukatan bahasa Arab tu. Ini dia kalau kita melihat as-sarfu at-tatbiki, ataupun as-sarfu al-wazifi, iaitu ilmu saraf aplikasi. Okey, dah pergi belum slide-nya? Pergi tak slide baru? Belum Ustaz. Belum lagi Ustaz. Belum Ustaz. Okey. Okey. Ini bang, baru kita pergi kepada ini yang kita akan belajar. Apa yang kita akan belajar? Cuba lihat. Kan bermula daripada ini ilmu saraf, bermula dengan fi'il madhi. Ini terbalik Kita akan bermula dengan fi'il madhi. Kita nak tengok bentuk-bentuk fi'il madhi macam mana. Dan juga tasrifnya. Kita nak tengok macam mana fi'il mudhari'. Macam mana fi'il amar. Dan juga kemudian kita akan tengok macam mana masdar. Daripada fi'il madhi ni berubah jadi fi'il mudhari', mudhari' jadi amar jadi masdar. Dan kemudian terus macam mana kita nak bina daripada perkataan fi'il perkataan tu jadi isim fa'il. Macam mana jadi isim maf'ul. Benda ni saya yakin dah belajar kan dulu SPM kita 4. Dah belajar kan? Tentang isim fa'il, isim maf'ul, masdar, belajar semua sudah kan? Benda tu semua dah belajar, cuma kita akan lihat balik saja. Macam ni kita akan lihat, tapi dari segi dengan bentuk yang macam-macam lah.
Kalau fi'il madhi ni kita akan lihat bukan setakat yang biasa kataba, zahaba, tapi kita akan lihat macam-macam bentuk fi'il madhi, yang salimnya, yang mudha'afnya, yang mahmusnya, yang mu'talnya, mu'tal misal, ajwab, nakis, lafif dan juga lafif. Semua bentuk-bentuk perkataan tu fi'il madhinya macam mana dia berubah kepada fi'il mudhari', macam mana dia berubah jadi fi'il amar, macam mana dia boleh berubah jadi masdar, macam mana dia berubah jadi isim fa'il, dan macam mana dia berubah jadi isim maf'ul. Dan dalam pembelajaran ini kita akan menjadi seorang arkitek untuk membina perkataan. Contohnya perkataan kataba, susah bagi simple, kataba. Fi'il madhinya apa? Kataba. Fi'il mudhari'nya yaktubu. Fi'il amarnya apa? Uktub. Masdarnya apa? Kitabah. Isim fa'ilnya apa? Katibun. Isim maf'ulnya apa? Maktubun. Okey, contoh kata lain, nama. Qama berdiri kan? Qama. Okey, mudhari'nya apa? Qama yaqumu. Amarnya apa? Kum. Masdarnya apa? Qiyam. Qiyam. Isim fa'ilnya apa? Qaimun. Isim maf'ulnya maqumun. Kita akan belajar di sini ialah nak membina perkataan. Macam mana nak membina perkataan itu berdasarkan itulah daripada madhi, mudhari', amar, masdar, isim fa'il dan juga isim maf'ul dengan fi'il yang bermacam-macam bentuk yang kita akan lihat nanti macam yang lepas sebenarnya saat ni dah sentuh pasal salim, mudha'af, mahmus. Kemudian kita akan masuk misal pada fi'il mu'tal, misal, ajwab, nakis dan juga lafif makrun dan lafif mafrud. Kita akan lihat nanti insya-Allah. Kita juga akan belajar tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Bukan ini dulu. Fi'il dari segi zaman. Tengok, kita akan ulang balik tentang fi'il madhi, mudhari' dan amar. Tasrif macam tadi tu. Bentuk-bentuk fi'il madhi macam mana, bentuk mudhari' macam mana, bentuk amar macam mana. Supaya kita kenal, betul-betul kenal. Ni madhi, ni mudhari', ni amar. Okey, kedua. Yang ketiga kita akan kaji juga, kita akan belajar tentang fi'il min haitsu ta'addi wal luzum. Maksudnya apa? Ini tentang fi'il yang memerlukan kepada maf'ulun bihi. Ada fi'il memerlukan kepada maf'ul bihi. Ada fi'il yang tidak memerlukan pada maf'ul bihi. Cukup saja dengan fa'il. Contohnya nama at-talibu. Telah tidur pelajar itu. Jadi kata nama itu tidak perlu kepada maf'ul bihi. Tapi ada fi'il yang memerlukan maf'ul bihi. Contohnya akala at-talibu, telah makan pelajar itu. Apa yang dia makan? Al-aruzza. Jadi aruzza tu jadi maf'ulun. Jadi fi'il ada yang fi'il lazim, ada fi'il yang muta'addi. Kita akan lihat nanti. Lazim ni yang tidak memerlukan pada maf'ul bihi, muta'addi yang memerlukan pada maf'ul bihi. Okey, ini bentuk fi'il. Kenal bentuk fi'il. Kemudian kita akan terus pergi kepada mengenali bentuk-bentuk isim. Isim dia ada dua jenis. Isim ada dua jenis. Isim jamid dengan isim mushtaq. Ini kita akan kenal betul-betul lah. Kata-kata kita sekarang. Isim zat. Apa maksud isim zat? Apa maksud isim makna? Dhamir. Ini dhamir kita dah belajar. Wa huma hum ya huma hunna. Itu dhamir. Alam. Isim alam, nama orang dengan bentuk-bentuknya. Isim isyarah. Apa isim isyarah? Haza, hazihi, haulaik. Kenal balik semua betul-betul. Itu semua adalah isim. Dan juga sambil kenal dan tahu penggunaan dia. Sama juga isim istifham. Kita akan tengok semua isim istifham. Tahu semua mana-mana isim istifham supaya boleh digunakan dalam ayat. Kemudian isim syarat. Kemudian isim mausul. Allazi, allati, allazani. Semua tu. Tahu semua isim mausul dan tahu fungsi dia dan penggunaan dia dalam ayat. Zaraf, kata sendi, zaraf zaman ataupun zaraf makan. Ini semua isim jamid. Asal jamid apa? Dia beku lah. Dia bukannya ambil daripada perkataan lain. Tapi dia ada dua isim, jenis isim yang kedua namanya al-ismu al-mushtaq. Isim mushtaq. Maksud mushtaq ni apa? Dia isim tapi dia adalah ambil daripada perkataan lain. Contohnya kalau nanti kataba, contoh kitab, buku kan? Kitab. Dia asalnya adalah dia ada ambil perkataan kataba, fi'il. Fi'il kataba jadi kitab. Contohnya ada isim fa'il.
Contoh kita bisa isim fa'il apa? Mu'allimun. Mu'allimun tu isim fa'il. Dia isim mustaq, bukan isim jamid. Sebab apa? Dia dekatan alima ataupun kataan allama. Allama dia jadi mu'allim, isim fa'il. Kena kamu akan belajar sirah mubalaghah, sifat musyabahah, isim tabdil dan juga isim mansub. Ini kita punya apa yang kita akan lihat, apa yang kita akan belajar dari sorof, bentuk sorof, iaitu fi'il, pengenalan pada fi'il dan juga pengenalan pada bentuk-bentuk isim dan juga penggunaan dalam ayat. Ini sorof tatbiki. Kemudian kita pergi ke seterusnya, kemudian kita akan lihat juga tentang sudah pergi kan, nampak kan seterusnya sudah keluar. Nahu. Dalam nahu kita akan lihat apa? Kita akan lihat tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sudah keluar tak? Keluar tak? Teks ni. Keluar slide? Ada Ustaz. Okey, jumlah ismiyah. Kita akan kaji tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Macam mana nak ubah-ubah daripada jumlah ismiyah jadikan jumlah fi'liyah, daripada fi'liyah tu jadikan jumlah ismiyah. Itu kemahiran yang kita nak buat. Tapi sebelum tu kita kena kenal dulu apa tu jumlah ismiyah, apa khasais dia, apa dia punya ciri-ciri mubtada dan khabar, apa ciri-ciri mubtada, apa ciri-ciri khabar. Kemudian kita juga akan tengok macam mana kita nak buat penafian untuk jumlah ismiyah. Nafi maksudnya apa? Gunakan tidak. Macam mana kalau kita nak kalau kita kata jumlah ismiyah, macam kita nak menunjukkan tidak. Maksudnya kalau jumlah ismiyah apa ni, pelajar itu pandai. Kalau kita kata tak pandai apa? Macam mana kita nak buat? Dia akan itu nafi jumlah ismiyah, nafi. Kemudian jumlah fi'liyah bersama tentang, kita akan lihat tentang fa'il dan juga maf'ulun bihi, tentang ta'nis fi'il. Maksudnya fi'il tu wajib zahaba, ada guna zahaba ataupun zahabat. Wajib ke tak guna zahabat? Kita akan lihat perbincangannya nanti. Mesti gunakan zahaba. Kalau fa'ilnya muannas, mesti guna zahabat. Tapi kadang-kadang fa'ilnya muannas tapi guna zahaba. Boleh juga. Ada hal-hal tertentu lah yang kita akan lihat. Jadi dalam jumlah fi'liyah kita tengok ciri fa'il, ciri-ciri maf'ul, hukum dia. Kita akan jumlah fi'il. Kemudian dalam masa sama kita akan belajar tentang kita nak ubah daripada jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Okey, sebenarnya i'rab. Dalam masa kita akan juga masuk tentang bab i'rab. I'rab ini wa i'rab al-i'rabu wa alamatuhu. Tentang satu mahalul i'rab dengan alamatul i'rab. Ini kita akan belajar apa maksud i'rab, mahal i'rab dengan alamatul i'rab. Okey, bila kita sebut dalam ilmu nahwu ni, kita akan jumpa, mesti kita akan jumpa i'rab. Maksud i'rab kita nak analisis setiap bentuk perkataan itu dia jadi apa hukumnya dan apa nak baca dengan baris apa. Bila kita baca ayat, contohnya kita baca kita jumpa satu ayat, al-ilmu nurun, al-ilmu nurun. Jadi al-ilmu tu dia jadi apa? Dia jadi, kalau isim di awal ayat dia akan jadi mubtada. Jadi nak baca ilmu ke ilma ke ilmi, kita kena baca dengan ilmu, sebab dia bila mubtada mesti dihukum dia mesti marfu'. Marfu' dengan apa? Tanda baris depan al-ilmu, baris dhammah. Itu yang kita akan belajar tentang alamat i'rab dengan alamatul i'rab. Kemudian sedikit perbahasan dalam ilmu nahwu juga ialah tentang fungsi bagi huruf-huruf jar, huruf-huruf nafi dan juga huruf-huruf masdar. Ini fungsi dia. Bila penggunaannya dalam ayat, kita termasuk dalam ilmu nahwu. Jadi itu semua yang kita akan belajar, kita akan lihat untuk SEM 1 ini, dan kita akan pergi satu persatu lah insya-Allah. Okey, man indah soal. Ada apa pertanyaan? Ada apa pertanyaan? Ya, okey semua clear. Clear? Masih buat memahami. Ya, ada apa-apa nak diperbincangkan? Ada? Ada? Takkan kita Tak ada. Macam jelas saja. Senang je kan? Itulah kita akan
Jelas dua ilmu. Ilmu nahwu dan juga ilmu saraf. Ilmu saraf ni yang kita bincang tentang apa? Tentang membentuk perkataan. Daripada huruf-huruf kita jantumkan term dia menjadikan bentuk perkataan. Sama jadi fi'il ke, jadi isim ke, ataupun jadi huruf. Ilmu nahwu ni pula kita daripada perkataan itu yang kita dah buat tu, kita gabung perkataan itu menjadikan dia ayat. Bila dia jadi masuk dalam ayat, maka muncullah fungsi ilmu nahwu tu untuk menentukan baris akhir perkataan itu. Dia baca baris depan ke, baris atas ke, baris bawah ke, mengikut kedudukan dia dalam ayat. Untuk kedudukan dia dalam ayat. Okey. Jadi yang paling penting pada saya pertama sekali mesti kenal bentuk-bentuk perkataan. Okey, sekejap kita stop. Cuba lihat. Ini yang Ustaz bagi tugas saya tu kan. Sudah nampak? Nampak kah? Ya. Nampak apa? Apa yang kamu nampak? Ini surah Musa berapa ni? Musa berapa ni? Surat 3. Surah 3. Surah 3 Okey, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, seorang. Siapa nak cuba? Cuba spesifikasikan perkataan itu. Fi'il, isim ke huruf? Siapa nak cuba? Tak ada masalah. Salah tak apa. Belajar. Ustaz, Okey. boleh ulang? Boleh apa? ulang Ulang apa? soalan? Soalan dia, okey, ini ada ayat kan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Okey, Ustaz mula. Ustaz kena buat contoh macam ini. Inna huruf. Inna huruf. Allazina isim mausul. Kafaru fi'il madi. Sawa'un isim. Alaihim ala huruf jar. Him dhamir. Adakah di isim di huruf istifham. Anzarta fi'il madi. Hum dhamir. Am huruf ataf. Lam huruf nafi. Tunzirhum fi'il mudhari'. Hum dhamir. La yu'minun, la tidak, huruf nafi, yu'minun fi'il mudhari'. Okey, boleh tak ni itu? Okey, tak nak pun hanya cukup dengan gini ya, kamu fi'il betulkan fi'il ataupun isim aja tengok. Fi'il apa? Isim tak payahlah. Kalau isim kamu belum belajar sangat lagi kan, tak apa. Boleh, siapa nak cuba? Ayat ke-7. Okey, khatamallah. Okey, siapa nak cuba? Saya Zat. Okey, siapa tu? Seman. Siapa tu? Saya Zat. Okey. Siapa nama? Siapa ni? Ustaz tak nampak gambar ni sebenarnya. Sebab Ustaz dah bila Ustaz Farhan. Bila Ustaz present, Ustaz tak nampak gambar-gambar semua. Okey. Imam. Okey. Zat. Khatamullah Zat. Ya, naam. Khatama tu fi'il madi. Naam. Khatamallahu, Allah tu nama Allah lah kan. Ala tu harfu jar. Naam. Qulubi tu isim ya Zat. Kenapa isim? Kita kena ingat. Lepas huruf jar mesti isim. Jangan risau. Yang ingat semua ingat. Bila lepas huruf jar mesti isim. Dan mesti berbaris bawah. Dan mesti berbaris bawah. Qulubihim. Okey. Him? Dia mesti maju turun kan. Him? Him tu dhamir. Dhamir isim ke fi'il? Dhamir termasuk dalam apa? Isim. Dhamir termasuk isim. Isim lah. Okey, dalam isim. Kemudian tadi kan? wa harfu jar. Salah. Ala Wa huruf ataf. Wa huruf ataf. Oh, ataf. Oh ya. Tak apa. Banyak salah. Ala Apa ala huruf apa? Sam'i. Sam'i itu ala harfu jar. Naam. Ala harfu jar. Sam'i. Ala harfu jar. Sam'i itu isim. Ya, naam. Him pun dhamir ya. Dia pun isim. Dia dhamir. Okey. Kemudian? Kemudian wa ataf. Naam. Ala harfu jar. Harfu jar. Okey. Absar pun
isim juga. Okey. Isim dhamir. Ya. Isyawah Isyawah. isim. Isim. Apa tanda di isim? Isim betul. Apa Itu tanda di ada isim? tamar butuh. Ya, tak marbuta ataupun dia ada tanwin. Okey. Ada tanwin ya. Wa tu wa ataf juga kan Ustaz? Ya, naam. Lahum. Wa la lahum tu la tu dia harfu jar. Naam. Hum tu dhamir. Ya. Azabun isim dari Ya. tanwin. Azimun. Azim tu pun isim juga lah, tapi dia macam sifat. Apa bentuk dia? Apa bentuk dia? Isim. Kalau azim kita kata dia, nanti bila kita belajar, nanti kalau kamu belajar, kamu dah belajar nanti isim satu, kamu akan tahu azim ni maksudnya ialah sifat dia adalah bentuk sirah mubalaghah. Isim bentuk isim mustaq, dia adalah bentuk sirah mubalaghah ataupun sifat musyabahah. Kita belajar nantilah. Okey. Okey, syukran. Ahsan ya Farhan. Okey, seterusnya siapa nak mula nak cuba? Okey, syukran. Okey, minal banat, minal taibah. Man turidu an tuhawil. Siapa yang nak cuba? Jangan takut salah, muka tak nampak, jangan risau. Kalau dalam kelas malu nampak muka. Ini semua muka tak nampak, cakap je. Cepat, siapa nak cuba? Tak ada banyak kan? Man, siapa ni? Ya, Batisha. Okey, Batisha. Cuba Batisha, tak masalah. Salah tak apa. Ya, naam. Watu huruf Naam. Mina apa? Apa. Apa Mina? Ni asalnya min. Tapi oleh kerana dia ada bertemu dengan alif lam, ada apa tu namanya alif lam syamsiah, jadi maka dia dibariskan atas. Asalnya min daripada. Min apa? Kalau sebut min tahu kan apa huruf apa? Kalau min huruf apa? Huruf jar. Naam, huruf jar. Tapi kalau minah samalah. Cuma na tu dia bariskan atas sebab dia bertemu dengan alif lam syamsiah tu. Minan nas. Okey. Anas. isim. Ya. Man. Okey, man ni isim mausul. Apa tak berjalan dulu. Man isim mausul. Biasa kamu jumpa kan isim mausul allazi allazani kan? Tapi man ni pun termasuk dalam isim mausul juga. Dia ada ma dan juga man. Okey, lagi. Yaqulu Fi'il mudhari. Aywa, ahsanti. Kemudian amanna. Fi'il amr bukan? Ya, salah. Amanna. Fi'il apa tu? Fi'lun madin. Fi'il madi. Amana. Amana saya amana ia telah beriman. Amanna kami telah beriman. Nahnu amanna. Okey. Seterusnya? Itu harfu jar. Naam. Allahi lafzul jalalah. Bila sebut Allah jumpa kataan Allah ni kita sebut dia lafzul jalalah. Dia isim majrur. Okey. Huruf Harf ataf. di harfu jar. Naam. Al-yaumi. Isim. Al-akhir. Isim. Wa Huruf ataf. Ya, ma. Ma ni tidak. Jadi kalau tidak huruf nafi. Nafi. Hum isim ke fi'il? Ya. Domir Hum isim ke fi'il? isim. Ya, isim bentuknya isim dhamir. Naam. Bi huruf harfu jar. Mu'minin isim ke fi'il? Tak tahu. Kita ingat semua. Semua ingat. Ba'da harfi jar yajib an yakun
isman lepas huruf jar mesti isim. Mu'minin, al-mu'minun itu isim kan? Okey, syukran ya Batrisha. Okey, sambung terusnya. Siapa yang putera? Sambung. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Saya Ustaz. Okey, siapa? Man? Arif. Okey, Arif. Naam, Arif. Yukhadi'una fi'lu madi. Ya, Arif. mudhari. Okey, apa tanda fi'il mudhari dia? Ada ya di awal kan? Ya. Waw nun di hujung kan? Okey, itu fi'il mudhari dari ahsanta. Kemudian Allah lafzul jalalah. lafzul jalalah dan isim lah. Okey. Wa Huruf ataf. ataf. Naam, ahsanta. Allazina isim mausul. allazina isim. Bentuknya isim mausul. Tadi kalau kamu lihat yang kita punya gambar tadi aja tadi, isim mausul termasuk apa? Isim jamak ke isim mustaq? Isim jami'. Aywa, isim jamak isim jamak ni yang memang dia asalnya itulah, dia tidak bukan ambil daripada perkataan lain. Okey, lagi? Amanu fi'lu madi. Mana tadi siapa nampak? Allazina amanu fi'lun madhi. Okey, lagi? Wa ataf. Ataf. Ma huruf nafi. Huruf nafi. Ma tidak yakhda'una Fi'il mudhari. aywa, ahsanta. Illa namanya harfun istisna. Ada tulis istisna, kecuali melainkan. Okey, kemudian anfusahum isim. anfu isim, diidafah kepada hum. Okey, hum Dhamir. isim dan bentuknya ialah Dhamir. dhamir. Okey, kita sebut dulu, dia adalah isim dan bentuknya adalah dhamir dan dia ialah isim jamid. Cantik kan? Boleh tak sebut macam itu? Boleh tak sebut macam itu? Okey. Wa ma yash'urun. Wa itu isim daripada isim Wa ma Ataf. ataf. la tu afjar. Mana ni? Kamu sampai mana ni? Ila anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menyedari. Okey. Madu Tidak. huruf Huruf nafi. Okey, fi. Okey, Ahsan. Ya, siapa ni tadi? Arif kan? Ya. Okey, syukran Arif. Ahsanta. Okey, siapa nak cuba seterusnya? InsyaAllah ketiga kita stop. Siapa puteri? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya Allah puteri. Tak payah sebut nama. Cuba je tak apa. Salah betul tak apa. Jangan malu-malu. Man tuhawil, siapa nak cuba? Ayat seterusnya. Ya Allah. Cepat sikit. Masa tak ada nama ni. Kalau nama senang ni. Mana? Saidah? Saidah, cuba Saidah. Nur Saidah. Ya Ustaz. Cuba. Cepat. Ustaz nampak dah Ustaz sebut je nama depan ni. Seterusnya. Fi qulubihim maradun. Ada lagi ke ada punya tu? Ada kan? Ada lagi dalam slide tu? Ke sudah tutup? Ada. Sama, cepat. Okey, ada satu benda Fi. Okey, untuk semua sebelum tu semua. Untuk semua. Jangan takut apa? Bila kita nak menjawab, jangan takut salah. Coba Ustaz. Jangan takut salah. Cakap saja, tapi jangan dengan akal lah. Jangan mencakap sembrono, cakap. Mana ambil fikir sikit. Cuba. Kalau salah tak apa, salah kita betulkan. Jangan takut. Kalau salah kita tak buat salah. Kalau tak buat salah kita tak belajar. Kena buat salah kita belajar. Kan? Okey, saya dah. Fi harfu jar. Naam. Qulubihim isim. Qulub isim, okey.
him domir. Dhamir. Isim ni. Him tu Maradu. dhamir. Him dan him isim bentuknya dhamir. Isim dan dia lah dhamir. Maradun. Belum mati. Okey. Apa? Nampak tu. Maradun ada apa hujung dia tu? Ada tanwin kan? Ya. Jadi tanwin dia mesti apa? Mag. Isim. Isim. Kalau ada tanwin di hujung mesti isim. Okey. Okey. Dan fazada fa huruf atof. Zada fi'il apa tu? Fi'il apa zada? Fa huruf atof. Fa huruf atof. And zada huruf fi'il apa tu?